Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung kajian kita daripada buku ataupun kitab At-Tauhid, susunan tim ahli ilmu tauhid, di mana kita sedang membahaskan tentang beriman kepada hari akhirat. Dan pada sesi yang lalu kita dah bahaskan tentang apa yang ada sesudah kematian, dari sudut siksaan kubur ataupun azab kubur, di mana kita juga menjawab sangkaan-sangkaan ahli bid'ah, di mana wujud sebahagian daripada mereka penafian ke atas azab kubur. Dan antara kelompok yang ada pada hari ini ataupun yang boleh disebut, yang boleh dinamakan sebagai Mu'tazilah moden, adalah Hizbut Tahrir, di mana mereka membawa ideologi yang sama, cuma mereka masih belum lagi mengketengahkan ataupun mengenengahkan akidah sebenar mereka kepada masyarakat. Sebaliknya mereka mengelirukan masyarakat dengan ideologi kekhalifahan, kata mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak apa, yang tu kita dah settlekan. Kita sambung topik pada hari ini, iaitu kiamat dan tanda-tandanya. Benda ni saya dah jelaskan di awal lagi perbahasan kita bila kita masuk topik beriman kepada hari akhirat. Saya dah sebut tanda-tanda kiamat ada berapa? Tanda-tanda kiamat ada dua. Satu tanda-tanda kiamat sughra, satu lagi tanda-tanda kiamat kubra. Dan ciri-ciri tanda-tanda kiamat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku dan tidak akan berlaku lagi, dan ada juga tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum berlaku, dan ada juga tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlaku. Semua ni tanda-tanda kiamat kecil ada berlaku. Dan ada juga tanda-tanda kiamat kecil yang tidak wujud di sana pengharaman sekiranya kita melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang kata, ni tanda-tanda kiamat, seolah-olah perkara tersebut merupakan satu dosa, sebagaimana telah termaktub jelas di dalam hadis Jibril panjang yang kita baca dalam kuliah-kuliah kita yang lain. Assalamualaikum. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Antara al-hufat al-urah ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan wa anta antalidal amatu rabbataha, antaranya iaitu lahirnya ataupun seorang ibu melahirkan tuan baginya, dan juga seorang pengembala kambing yang mana berkaki ayam, tetapi akhirnya dia berlumba-lumba dalam membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi
maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita fahami, akan merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat kecil, wujud di sana orang yang asal kehidupannya susah, kemudian dia jadi kaya. Ramai ada orang lagu tu? Ramai. Adakah benda tu haram? Tak haram. Harus. Maka ini antara ciri-ciri tanda kiamat. Dan ada juga tanda-tanda kiamat yang haram kita lakukan, haram kita laksanakan. Contoh, pada hadis yang sama, antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuan baginya. Sekiranya difahami dengan tafsiran sebahagian daripada ahli ilmu, dinyatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani panjang lebar benda ni. Antara pandangan ulama, yang dimaksudkan ibu melahirkan tuan baginya adalah ibu yang melahirkan anak derhaka. Bolehkah jadi anak derhaka? Tak boleh jadi anak derhaka. Jadi ia jelas merupakan perkara-perkara yang terlarang. Manakala tanda-tanda kiamat besar berlaku apa tidak? Belum berlaku lagi, dan kita tak tahu bila ianya akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kiamat dan tanda-tandanya. Kemudian kita tengok apa yang disusun oleh tim ilmu tauhid ini. Kata mereka, pertama sekali, kiamat adalah tibanya saat yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus saah, dan pada hari terjadinya kiamat. Kiamat disebutkan di dalam Al-Quran dengan beberapa nama lain. Dan ini pun kita dah sebut, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, At-Tammah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Yaumul Hisab dan Yaumul Din. Dan dalil-dalil kepastian datangnya ke hari kiamat banyak sekali. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dan juga firman Allah, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan baginya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini merupakan satu perkataan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada hamba-hambanya, agar kita seringkali beringat, muhasabah diri kita, tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Pasal apa kita beriman kepada Allah? Kerana kita mempercayai wujud di sana hari pembalasan, hari yang dihitungkan segala amalan dan perbuatan manusia. Sebab tu pentingnya beriman pada hari kiamat. Dan beriman kepada hari kiamat sudah semestinya memberi kesan kepada tingkah laku kita, memberi kesan kepada perbuatan kita, memberi kesan kepada ibadat kita, memberi kesan kepada akidah kita. Sebab apa? Sebab kita tahu, contohnya, kalau orang yang syirikkan Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Neraka. Bagi orang yang tak mempercayai wujud di sana hari pembalasan, maka dia akan terus-menerus berada dalam syirik. Begitu juga di bawah di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yaqdinu isba'aihi as-sabbabata wal-wusta. Aku diutus sedang aku dan hari kiamat dekat seperti ini. Nabi rapatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi rapatkan jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan itu hari kiamat dah dekat. Jadi kita tak boleh kata, tuan-tuan dan puan sekalian, ni kiamat dah dekat dah ni, menunjukkan bahawasanya zaman dulu bukan kiamat lagi, dulu tak kiamat lagi dah. Kiamat bermula, tanda-tanda kiamat bermula apabila diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila wafatnya Nabi juga ia merupakan tanda-tanda kiamat. Baik. Dan ini pun saya dah jelaskan. Kemudian kata beliau seterusnya, muka surat 122, dalil-dalil tentang kekhususan ilmu Allah mengenai kiamat. Pertama dia kata, kekhususan ilmu Allah dan mengenai kiamat. Yes. Antara buku yang saya syorkan, buku karangan Dr. Yusuf Al-Wabil, Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, susunan Dr. Yusuf Al-Wabil,
dah ada diterjemahkan pun ke dalam bahasa Indon, percetakan pustaka Al-Imam Ibnu Kathir. Ya, pustaka Imam Ibnu Kathir. Dulu saya ingat lagi dia buat cetakan besar, saya pergi tengok dekat tempat percetakan dia, tapi lah ni dia dah kecilkan dah. Dah saiz biasa, buku biasa, kitab biasa. Jadi yang tu tuan-tuan dan puan sekalian boleh manfaat. Bagus dia punya susunan dia, dan cara perbahasan dia mengajar kita beriman pada hari kiamat melalui nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Sebab lah ni orang banyak beriman dengan hari kiamat ni dengan cerita-cerita karut. Keluar buku, Dajjal muncul di segitiga triangle. Apa gelak ha? Tersasul. Segitiga bermuda. Segitiga bermuda. Itulah cakap juga. Segitiga bermuda. Orang kata Dajjal dah ada di situ dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia kata dah ada isyarat daripada hadis Nabi. Hadis Jassasah tu. Hadis yang diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang dia keluar bermusafir dengan kapal. Sampai dia sampai kepada satu pulau, dia melihat di pulau tu ada makhluk besar yang dirantai. Itu cerita panjang lah tu. Jadi dipakai hadis ni, dia berkata menunjukkan bahawasanya Dajjal ni berada di tengah-tengah lautan. Jadi lautan ni yang paling pelik sekali, banyak berlaku benda-benda yang pelik-pelik ni di mana? Segitiga bermuda. Nampak? Jadi ini masalah dia pun bawa lah cerita-cerita karut. Lepas tu ada pula yang pergi takwil kot no, Dajjal tu adalah Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dajjal adalah Amerika, karang kitab, buku dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat dalil-dalil. Yang ni yang kita kena baca secara literal. Tuan-tuan, dalil-dalil tentang hari akhirat, benda-benda yang bakal berlaku yang kita tak tahu, yang ni kita kena tengok literal. Kita kena tengok pada teks dan konteks. Pasal apa teks dan konteks? Sebab teks dan konteks ni dia sekali, dia tak boleh dipisahkan. Teks hadis dan konteks hadis tersebut. Dan kita perlu lihat kembali kepada perkataan-perkataan dan ulasan-ulasan penjelasan para sahabat terhadap hadis-hadis tersebut. Pasal apa tentang hari kiamat ni kita tak boleh buat main-main, sebab dia benda ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidaklah mengetahui perkara-perkara yang ghaib itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut bab literal dengan tak literal ni, saya tertarik tuan-tuan dan puan sekalian. Bila kita bahaskan pasal literal, ada orang kata kita ni, ataupun sebahagian daripada ilmuwan, tutup kau buka. Ada orang kata, ada pandangan mungkin pandangan peribadi, dia kata bahawasanya wujud di sana golongan-golongan yang depa ni fahami agama secara literal. Memang ada fahami agama secara literal sehingga membawa kepada pandangan-pandangan mengharuskan makan tulang babi, mengharuskan makan lemak babi. Sebab apa? Sebab yang diharamkan adalah daging. Yang tu memang amdul literal. Pandangan literal memang tengok teks betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada benda yang kita perlu lihat kepada teks, pegang teguh dengan teks, dan ada benda yang mana diberi keluasan untuk kita mengolah tetapi berasaskan teks. Betul tak? Bolehkah kita nak kata tak apa, tolak semua tu Quran ada tinggal tepi tu? Kita guna akal kita. Boleh. Berasaskan teks. Lah ni kita jangan sebarang kata orang tu literal ke tak literal. Tengok olahan dia tu. Adakah olahan dia tu memang dia ambil teks hadis ke tu, ambil letak. Orang cakap apa? Orang tanya, apa hukum ni? Kata Nabi SAW, pak titik. Nabi sebut macam ni, titik. Nabi sebut macam ni, titik. Nabi sebut macam ni. Itu literal lah. Tapi kalau dia mengolah, kalau dia menjelaskan, tengok dia menjelaskan dari sudut penjelasan yang bagaimana, kecenderungan yang bagaimana, sesuai apa tidak dengan kaedah-kaedah pengulasan teks-teks Al-Quran dan Hadis. Sesuai tak dengan kaedah-kaedah usul dalam mengulas, dalam mengeluarkan dan mengistimewakan hukum.
Kalau sesuai, mereka ni tak boleh dituduh sebagai literalis. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini masalah. Bila kita berhadapan dengan kelompok yang terlalu rasional. Rasional boleh, tapi terlalu rasional. Bila terlalu rasional ni kita bimbang bahawasanya nanti akan wujud di sana pengaruh-pengaruh dan kecenderungan-kecenderungan sampai boleh jadi Mu'tazilah, bahaya. Dia jadi at-tahsin wa taqbih wal aql. Nak kata benda tu baik dan kata benda tu buruk, akal adalah dasar, dalil adalah sampingan. Sedangkan asas kita Al-Quran dan Hadis. Rasional kita nak olah apa semua ni, asas dia tetap kena Quran dan Hadis. Kemudian kefahaman, cara kita, metodologi penjelasan kita sesuai dengan penjelasan ilmuan Islam yang disebut sebagai ilmuan salaf, terdiri daripada kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Benda ni perlu dirincikan. Jangan mudah-mudah kita kata ke orang ni literal ke, tak literal ke, dia ni rasional ke, dia tak rasional ke, dia ni ikut teks, menyebabkan kejumudan. Tuan-tuan dan puan sekalian, apakah Nabi SAW mendidik para sahabat agar terus jumud kerana berpegang dengan teks Nabi? Walaupun orang nak menggunakan hadis bukti bahawasanya para sahabat ni dalam isu-isu yang berkaitan dengan urusan keduniaan, muamalah, politik contohnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengambil langkah terbuka, menimbang antara maslahah dan mafsadah. Ambillah contoh peristiwa Umar dengan Bilal yang pernah kita cerita dulu ni. Apabila Umar dia tak bagi tanah-tanah ataupun harta rampasan perang, tanah yang dirampas dalam peperangan itu dibedak dan dibahagikan kepada tentera-tentera ataupun orang Islam yang terlibat dalam peperangan. Sebenarnya Umar kata ini diberikan semuanya kepada Baitul Mal. Dibantah oleh sahabat Nabi, antaranya Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah kata mana boleh, zaman Nabi SAW Nabi bahagikan. Zaman Nabi SAW Nabi bahagikan. Menunjukkan asal dasarnya adalah seperti mana kata Bilal, kena kembali pada dalil dulu. Ini cara sahabat faham. Tengok dalil, ada dalil tak dulu? Kalau ada, kita kena usaha untuk mendekatkan diri kita dengan dalil. Ini fahaman Bilal. Sebab tu Bilal bawa dalil. Bawa dalil apa yang dipraktikkan, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Walaupun Umar radhiyallahu anhu tak terima, Umar bagi alasan, Umar bagi penjelasan. Dan Umar Amirul Mukminin. Umar buat tu untuk kemaslahatan setelah ditimbang antara maslahah dan mafsadah. Kata Umar, kalau kita bagi semua dekat orang-orang ni, nanti dia jual, tak adalah manfaat untuk orang Islam keseluruhannya. Nanti dapat balik dekat orang lain kalau dia jual, dapat balik kat orang bukan Islam kalau dia jual. Jadi lah ni ambil semua dekat Baitul Mal. Baitul Mal yang sewakan tanah ni contohnya. Baitul Mal yang manfaatkan tanah ni untuk kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Dia melihat kepada maslahah al-ammah, maslahah yang bersifat global, umum. Semua boleh rasa dan semua boleh ambil manfaat. Jadi Umar timbang benda ni. Dan Umar adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia berijtihad dan dia sebagai seorang pemimpin dan ijtihadnya dipersetujui. Dan adakah Bilal ibn Rabah buat apa dia? Tak gunalah demonstrasi sensitif. Bilal menunjukkan rasa tak puas hati ke? Bilal kata aku tetap kalau hang tak bagi juga, hang mampu dengan aku ni. Memang Bilal ada menyebut perkataan. Perkataan apa Bilal sebut? Perkataan apa Bilal sebut? Bilal kata, kalau aku tak bagi juga, aku kan perangi dengan pedang. Umat bagi ke tak? Umat tak bagi. Bilal buat ke tak? Perang umat dengan pedang tak? Bilal tak buat. Bilal tak buat apa-apa. Bilal terima dan Bilal redha dengan apa yang ditentukan oleh Umar atas kemaslahatan. Sebab Bilal di peringkat awal dia faham umat ni tak ikut hadis Nabi. Itu yang dia berani mencabar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Umar meninggalkan hadis Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Para sahabat asal dalam apa-apa isu pun yang mereka nak marah, yang mereka macam nak menggambarkan seolah-olah, nak memberontak seolah-olah.
Kerana apabila mereka melihat sesuatu itu bercanggah dengan hadis Nabi, menunjukkan dalam apa jua permasalahan, mula-mula sekali mereka akan usahakan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul dulu. Lepas tu baru mereka melihat kepada perbincangan semasa, sesuai apa tidak dengan realiti dan sebagainya. Jadi ini adalah dasar. Tapi kalau orang meletakkan rasional awal, dalil kemudian, ini problem. Terbalikkan dia tuan-tuan dan sekalian. Dalil adalah asal, rasional, penjelasan selepas daripada dalil. Sebab tu kita kena cuba cari dalil dulu. Jangan cuba cari realiti terlebih dahulu. Bila kita cari realiti terlebih dahulu, kita sebenarnya berusaha untuk memuaskan hati orang. Bukan kita nak memuaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah. Bila semalam bila saya cakap bab bola, ada orang marah. Oh, kau tengok bola Ustaz. Tengok bola di stadium Ustaz kata tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni tengok ni problem dia. Kita nak kata bahasa-bahasa kasar tak elok lagi cakap bahasa-bahasa kasar. Bahasa kasar tu maksudnya kita kata ni mangkuk ke, gelas ke, tak cerdik ke. Tak maulah kita kata lagu tu. Kita duk cakap bab apa? Kita bukan bercakap berkenaan dengan bola sepak. Hang nak pergi main bola, pergi main harus ya. Satgi saya nak main bola, ni satgi nak main bola. Habis ni saya pergi main bola futsal. Riyadhah malam hari, tak ada siang, tak ada masa. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi kita pilihlah tempat hak tak ada campur lelaki perempuan, hak berasingan. Kita pergi kat hulu-hulu sikit, tak ada orang sikit. Tutup aurat. Ni kita cakap. Tuan-tuan, stadium mana? Stadium Kelantan pun tak tutup aurat. Orang boleh tengok bola. Stadium mana? Saudi je dah, ya. Hampa pujilah Saudi. Angkat Saudi. Stadium tutup aurat semua, bagus. Dan benda ni orang Islam semua kena redha lah. Kena. Los kita cakap pasal Islam. Semua stadium yang ada lah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, di negara kita sendiri pun, adakah ada stadium di sana pintu masuk perempuan asing, pintu masuk lelaki asing? Perempuan datang ke stadium wajib menutup aurat. Kita boleh hantar kad pada hari ini, hendaklah datang dengan baju batik. Cuba hantar, hendaklah datang dengan menutup aurat. Program jemputan majlis kenduri ke. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bercakap bukan kita nak mengolah, bukan kita nak sebut-sebut sesuka hati kita. Kita membahaskan tentang bagaimana upacara itu, perlaksanaan itu. Bahkan pemain bola sepak pada hari ini pun bukan tutup aurat pun. Bolehkah kita tengok aurat orang? Bolehkah orang perempuan tengok aurat orang lelaki? Inilah masalah bila kita telah tanam dalam kepala kita semangat-semangat kejumudan. Ini jumud yang sebenarnya. Ataupun tak apalah orang kata kita jumud, orang kata tak apalah jumud berpegang dengan teguh dengan agama, no problem. Tapi kita bimbang bila terbuka sampai terlondeh habis. Ini lagi problem. Terbuka sangat, terlondeh habis. Sehingga menampakkan aurat-aurat kita. Jadi saya rasa perkara ni lebih memalukan dan mengaibkan orang-orang yang daripada kalangan ahli ilmu dan orang yang faham akan ilmu. Jadi tak timbul soal siapa-siapa literal kat tak literal ke. Yang penting kita semua berusaha untuk sesuaikan diri kita, keadaan kita, realiti kita dengan Al-Quran dan Sunnah sedaya mampu. Selebihnya kita sesuaikan dengan realiti semasa. Wallahu a'lam. Saya pernah halang ataupun tidak membenarkan orang Islam kahwin dengan ahli kitab. Ya betul. Saya pernah tidak membenarkan. Abu Dhar, dia melarang daripada mengahwini ahli kitab. Pasti apa pada ketika tu? Ada sebab dibimbangi strategi umat Islam akan disampaikan dan disalurkan kepada Yahudi. Ada masa, ada sebab, ada alasan. Tapi asalnya apa? Al-Quran kata boleh. Itu asalnya. Tak boleh bila ada sebab-sebab dan masalah yang rajihah. Maslahah yang rajihah, kita kena faham. Dia ada maslahah, dia ada maslahah rajihah, dia ada mafsadah rajihah. Maksudnya maslahah tu lebih jelas kemaslahatan dia. Tapi kalau takat maslahah dengan mafsadah seimbang tu,
Itu biasa. Yang tu kita kena dahulukan menolak mafsadah. Tapi kalau mafsadah tu jelas, kerosakan tu sangat jelas, rajihah, kita tetap wajib dahulukan menolak mafsadah. Tengok nah keadaan ni. Saya bagi keadaan ni contoh, bagi jelas, bagi faham benda ni. Apabila bertembung antara maslahah dan mafsadah. Kalau keduanya seimbang, kita katakan. Kalau keduanya, kita bercakap tentang keduanya seimbang, maka wajib kita mendahulukan tolak apa? Mafsadah. Tolak keburukan. Mafsadah tu keburukan. Begitu juga, apatah lagi sekiranya mafsadah itu lebih jelas daripada maslahah, wajib juga tolak mafsadah. Tetapi sekiranya maslahah itu lebih jelas, maslahah itu rajihah, sangat jelas, seperti apa yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab, dan apa yang berlaku pada hari ini apabila pemerintah kita menetapkan harga-harga barang bagi tas'ir. Sebab Nabi dulu larang penetapan harga barang. Lah ni tak tahu harga barang. Kedai ni jual ayam RM5, apa ni, berapa belah ringgit, 12 ringgit ke. Kedai sebelah 180 boleh jadi. Kalau main harga barang ni. Tuan-tuan, cuba tengok apa yang berlaku di Saudi kalau musim haji. Siapa hak pergi haji, hak berjalan kaki ni, laluan berjalan kaki. Hak jual ayam. Depa bawa dengan motor depa jual ayam, jual kuih-kuih sikit untuk pejalan-pejalan kaki ni. Tu ayam 20 rial, 10 rial. Ayam botol mineral yang kita nak beli 1 rial, 10 rial, 20 rial, pergi kat 30 rial, pergi kat 20 rial, pergi kat 15 rial. Tawak dapat juga lah kali yang boleh 7 rial. Pasal apa tak ada pengawalan harga. Sebab manusia yang berniaga pada hari ini, ketakwaan mereka tak sama dengan zaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi untuk menjaga, bukan kita nilai berkenaan dengan ketakwaan. Sekali lagi orang akan guna dalil ni untuk banyak benda. Oh, kita tak sama sahabat Nabi lagi, betapa berarti kita kurang takwa kita boleh buat. Ni ujah tak cerdik. Cuba salah satu contoh daripadanya, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebaliknya, bila kita lihat kepada kemaslahatan sekarang, berlaku banyak pembohongan, berlaku banyak pendustaan. Tadi ada orang telefon saya tanya nak pergi Madinah. Dia tanya untuk orang lain lah, dia tanya, Ustaz, ada orang nak pergi Madinah, Ustaz macam mana? Saya kata boleh. Lepas tu nak kahwin, nak bawa isteri dia. Saya tak boleh bawa isteri. Kalau bawa isteri nanti Saudi tak bagilah ni. Kenapa Saudi tak bagilah? Menyusahkan, susah kata nak bawa isteri semua. Saya kata, yang tu dalam undang-undang. Itu adalah undang-undang sebab dia perlu pada visa, dan visa Saudi tak keluarkan dah bagi penuntut-penuntut yang mai daripada negara-negara yang bukan negara perang, dia tak bagilah. Sebab apa? Sebab ada orang ambil kesempatan. Dia guna kesempatan ni. Guna kesempatan ni untuk membuat perniagaan, untuk membuat servis yang ni, untuk buat servis yang ni dan sebagainya. Jadi Saudi telah mengambil langkah tegas. Bahkan ada yang cuba buat penipuan. Dia masuk dia syarat dia kena bayar. Dia macam dipanggil, dia kena tanda tangan dan dia kena sediakan macam bayaran pendahuluan 10,000. Kalau apa-apa dia kena balik daripada ada duit. Universiti bond, universiti pegang bond tu 10,000 supaya apa-apa berlaku dia boleh dihantar balik dan tiket dah ada. Tu pun ada orang buat pemalsuan tiket, pemalsuan bond. Jadi macam mana kerajaan Saudi tak sekat kan? Ini perlu ditimbang. Kalau tengok dari sudut pandangan yang singkat, pasal apa? Kalau tengok dari sudut pandangan yang singkat, apa ni zalim? Apa ni yang tak bagi orang pergi Mekah? Tuan-tuan nak bagi orang pergi Mekah macam mana? Dalam keadaan orang yang terlalu ramai. Berapa juta orang nak dimuatkan di satu tempat, di satu masa pada haji contohnya. Posisi kota ni zalim yang bagi kota kat negara kami sikit. Dekat depa tu boleh banyak. Dia tengok pada peratusan, 1% daripada setiap negara. Kalau tidak berbubuh tu, dan depa tiap tahun depa berbincang macam mana nak memperluaskan, macam mana nak peramaikan orang yang datang ke masjid. Bahkan depa target satu hari nanti depa boleh kumpulkan dalam masjid berapa juta? 7 hingga 10 juta. Target matlamat depa di satu masa.
Jadi ini satu usaha dari masa ke semasa dia berfikir. Yang ni dia panggil maslahat. Kalau orang yang berfikiran pendek, dia akan kata, apa pasal ni zalim tak bagi orang pergi Mekah, buat menyusah orang nak pergi Mekah dan sebagainya. Tuan-tuan, penipuan visa di Saudi banyak. Penipuan jual visa. Tuan-tuan, visa haji orang jual. Jual tahu berapa visa haji? Di Indonesia aja berapa visa haji? $3,500 USD. Jual visa haji. $3,500 USD. Ha? Bisa betul. Dapat betul. Jual. Padahal dia pun tak ada apa pun. Ejen yang buat benda ni. Sini berapa Malaysia? Kenal itu? Tabung haji. Selain daripada tabung haji pun ada orang tertentu yang ejen yang dia buat sendiri pun dalam berapa ribu USD. Tak sampai lah 3,500 seperti Indonesia mahal sangat. Tapi nak abang bagi kita kalau pergi buat sendiri. Itu yang saya nak kata ni, benda-benda masalah yang menyebabkan makin lama kehidupan manusia dia akan jadi makin payah disebabkan sikap manusia itu sendiri. Nampak? Asal orang boleh berkumpul duduk tepi jalan elok. Tapi bila main nak buat demonstrasi, apa kumpulan pun tak boleh. Asal orang boleh buat macam ni, tapi tiba-tiba contoh, asal orang boleh lah nak pergi mana-mana bawa parang, tak larita ke apa, kan nak pergi menebas senang. Tapi oleh kerana banyak pencuri dan perampok, orang yang bawa parang nak pergi menebas pun, maksudnya nak pergi tebang pokok, pergi kebun dia pun, kena tangkap juga, dituduh sebagai. Dia buka-buka barang, parang ni, bawa air barang. Problem. Jadi, ini adalah perkara-perkara yang kita katakan realiti dalam kehidupan kita, yang ada benda-benda yang perlu dilihat dan difikir panjang. Orang yang berada dan menguruskan sesuatu, dia tahu apa yang dia buat. Tapi orang yang berfikiran pendek ni, dia menilai dengan nilaian yang sangat mudah tanpa membandingkan antara maslahah dan juga mafsadah untuk sesuatu tindakannya, menyebabkan kebanyakan tindakannya tersasar dan tersalah. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya dalam isu literal. Bila kita bercakap literal ni dari sudut nas Al-Quran dan hadis terhadap hari kiamat, ya, kita kena literal. Tak boleh main duk olah ikut suka. Kalau kita buka saja ruang ni, hancur dunia. Ustaz, Ya. bagaimana pula dengan yang situasi Abu Bakar membukukan Al-Quran tentang juga oleh sahabat ini? Semacam ijma'us sahabah, kesepakatan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kesepakatan sahabat Nabi setelah ditimbang antara maslahah dan mafsadah. Depa saya heran. Cuba tengok. Orang ni dia ambil dekat Abu Bakar kumpul Quran. Dia tak ambil kepada jawapan Abu Bakar kepada Umar bila Umar meminta. Apa jawapan Abu Bakar? Apa jawapan Abu Bakar bila Umar meminta untuk kumpulkan Quran? Hei, hang nak buat apa ni? Hang nak buat benda yang Nabi tak pernah buat. Menunjukkan bahawasanya pemikiran sahabat Nabi ni semuanya dasarnya Al-Quran dan hadis dulu. Itu nombor satu. Terbalik kita pada hari ini, bukan letak Al-Quran dan hadis nombor satu. Rasional dulu. Dan kemudian mencari nas-nas Al-Quran dan hadis untuk disesuaikan dengan rasional dia. Ini tak kena. Terbalik. Sahabat Nabi semua, apa-apa yang mereka buat, apa-apa yang mereka menyelisihi. Contoh nak kata, contoh apabila seorang lelaki mengangkat tangan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, lelaki yang angkat tangan kepada Khalifah Marwan. Dalam isu apa? Khutbah. Bila dia baca khutbah raya, dia baca sebelum solat. Sedangkan khutbah raya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat. Dia angkat tangan. Marwan bin Al-Hakam. Dia angkat tangan, lelaki ni angkat tangan. Kemudian, tuan-tuan dan puan sekalian, pasal apa dia larang? Pasal apa dia marah dekat pemimpin yang duduk di atas mimbar yang sedang membaca khutbah? Pasal apa dia marah? Menyelisih sunnah Nabi. Orang kita, ada sebagian orang, dia tak tengok kat situ. Pasal apa marah tu? Dia tengok tu, itu harus kita kritik pemerintah secara terbuka. Dia pergi kat tu.
Pasti apa? Pasti nak kritik pemerintah secara terbuka, nak mengharuskan mengkritik pemerintah secara terbuka. Oh, itu dalil dia harus. Dia tak tengok pasal apa. Kawan ini, sahabat Nabi ini, dia menjadi dalil sebagai dasar. Dalil dia ni buat sama kan ni, menyelisihi dalil. Maka dia bangkit, angkat tangan depan pemerintah, bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq 'inda sultanil ja'ir, berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Di hadapan, depan, angkat tangan. Apa kita? Jadi dalil adalah dasar, bukan rasional adalah dasar. Jadi tiap-tiap tindakan apa kita nak buat pun, jadikan dalil sebagai dasar. Lepas tu baru kita melihat kepada kesesuaian dan juga rasional. Wallahu a'lam. Ada syubhat datang, dia kata itu teks 1400 tahun dahulu. Konteks tu, keadaan tu, kondisi tu 1400 tahun dahulu, bukan zaman sekarang. Sebab tu dia melihat perlu pada masalah dan rasional. Bismillah. Konteks tu, teks tu 1400 tahun dulu. Tuan-tuan, perempuan sekalian, macam kita duk habaq dah tadi, konteks tu, teks tu 1400 tahun dulu ke, berapa ribu tahun dulu ke, kewajipan asal kita mengembalikan segala sesuatu terlebih dahulu kepada teks dan konteks tu dulu. Itu adalah kewajipan asal kita. Walaupun kita nak kata pada hari ni, kita nak ambil rasional, nak dahulu, ada orang, sebagian orang daripada pada hari ni, dia berkata, seperti yang kita katakan tadi, mendahulukan rasional, mendahulukan maslahah, melebihi teks dan konteks, nas dan dalil tadi. Buka benda ni, kita berikan laluan kepada geng-geng rasionalis ni, apa akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Lama-kelamaan ia akan memberi kesan yang sangat buruk, menyebabkan Al-Quran dan Sunnah akan dibelakangkan dan ditinggalkan. Siapa yang nak bawa Al-Quran dan Sunnah ni? Apabila dulu tak macam ni, yang nak bagi mudah. Bila bercakap pasal hukum had, hukum hudud, was-sadiq was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Dan bila orang yang mencuri, lelaki dan perempuan itu, hendaklah kerat kedua tangan dia. Ini dalil jelas daripada Al-Quran yang wajib kita praktikkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa pasal kita tak ada jawab dekat dia? Ini cerita 1400 tahun dulu. Ini cerita berapa ribu tahun dulu. Konteks dan konteks dia tak sesuai untuk kita nak praktikkan sekarang dalam keadaan masyarakat kita majmuk. Kita ada pelbagai. Takkan orang Cina mencuri tak kena potong tangan? Kita kena. Dan orang Cina nak terima ke hukum mencuri potong tangan? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itulah ni, kita jangan didik orang dengan rasional dulu. Didik orang, ikat orang dengan dalil dan nas dulu. Biar orang sesuaikan diri dengan agama. Dan usahakan agar realiti ini disesuaikan dengan agama, bukan agama tu nak disesuaikan dengan realiti. Balik. Sebab tu sahabat Nabi dalam masalah takbirun nakhl, masalah apa dia? Pokok kurma dia kawinkan pokok kurma. Tuan-tuan, Nabi mai kat dia, kan Nabi tak setuju. Apa dia buat? Dia bagi rasional lagi ke? Dia lawan Nabi ke? Stop terus. Stop terus, berhenti terus. Sehingga kan apabila Nabi mengetahui manfaat mengahwinkan pokok, apa kata Nabi? Antum ta'lamuna bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Orang kita, sebahagian orang, dia ambil, tengok apa Nabi kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Dia tak ambil apa yang dilakukan oleh orang yang kahwinkan pokok tadi. Orang yang kahwinkan pokok tadi, dia pegang hadis Nabi dulu. Menunjukkan dasar kita sebenarnya Al-Quran dan hadis dulu. Itu adalah dasar. Kemudian baru kita sesuaikan Al-Quran dan hadis dengan realiti kita, minta maaf, realiti kita sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis sedaya mampu. Yang tak mampu, kita timbang antara maslahah dan mafsadah. Lah ni masalahnya, kita cuba keluar
Cuba nak lari keluar daripada nas-nas Al-Quran hadis dia ada dengan duduk kata kat orang lain literal dan sebagainya. Ini masalah tuan-tuan dan puan sekalian. Saya apa dia apabila kita ni, kita tak nafikanlah, kita ramai daripada kalangan ilmuwan pada hari ini, mereka ni pemikir-pemikir yang hebat. Yang mana perkataan-perkataan mereka tu mungkin mereka memikirkan apa yang bakal berlaku 50 tahun, 100 tahun akan datang. Lagu mana hebat sekalipun manusia ni, lagu mana hebat sekalipun seseorang pemikir ini, dia bukan terima wahyu. Dia tak dapat wahyu. Tuan-tuan, pemikir-pemikir ini hebat lagu mana dia pemikir, mati dia akan main orang lain lagi. Dan tak mustahil di zaman dia pun ada orang yang lebih hebat daripada dia. Dan masing-masing berlumba untuk menyatakan apa yang kami fikirkan lebih baik. So, pasti pun nak kacau kami yang nak bawa Al-Quran dan hadis yang mana ia adalah wahyu untuk disebarluaskan, untuk diseru masyarakat kembali kepada wahyu yang lebih tepat, yang lebih hebat, zaman berzaman, takkan pupus, takkan musnah sampai kepada hari kiamat. Yang apa kalut semua? Bila dah kelang kabut, tak erti nak jawab, kalut. Tuan-tuan dan puan sekalian, mailah pula bila kita kata haram, mai tak halal. Tak apa, dia nak kata halal, pergi kat dia lah, kita kata haram. Tak apalah, dia pilih siapa-siapa pun pandangan. Cuma perlu dilihat kepada perbincangan, perlu dilihat kepada nas, perlu dilihat kepada dalil. Kita bercakap, kita bagi pandangan kita berasaskan dalil ni. Kalau nak bercakap, kalau tak bersetuju, okey, tak bersetuju. Jawab nas-nas apa yang kita berikan, jawab dengan cara ilmiah. Ini masalah bila jawab dengan cara memberikan satu memberikan satu label. Oh, pasal apa depa ni, pada depa cakap ni, depa tetap berpegang dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab depa ni geng-geng literal. Sebab depa ni geng-geng yang menggunakan akal. Sebab depa ni geng-geng madkhali. Saya tak mau sebut dah tadi, tapi sebut juga. Geng-geng madkhali. Tuan-tuan pernah dengar nama madkhali? Siapa dia? Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Mereka ni geng-geng Al-Madkhaliyun. Siapa dia ni Syekh Rabi' ni? Baca tak lagi buku-buku dia? Al-Madkhali, dia kelompok ini sampai bila-bila dia akan lawan dengan kelompok Qutbi. Qutbiyun ni yang beralir ataupun berpemikiran Sayyid Qutb. Al-Ustaz Sayyid Qutb. Bertempur ni. Tapi Ustaz Sayyid Qutb ni dia lebih lama kumpulan Al-Madkhali ini. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ada beradik daripada Syekh Zaid Al-Madkhali. Depa ni ada lagi sampai hari ni. Sayyid Qutb ni telah lama meninggal dunia rahimahullah. Dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali banyak mengkaji dan menulis tentang Sayyid Qutb. Dia mengkaji cara pemikiran Sayyid Qutb. Dan pertemuan mereka ni sangat jelas. Sebut je Madkhali, lawan dia Qutbi. Qutbi, lawan dia Madkhali. Sebab apa? Sebab satu kelompok macam Qutbi, mereka ini terkenal dan dikenali menentang pemerintah. Zaman berzaman. Ikhwan Muslimin. Daripada kelompok Ikhwanul Muslimin. Menentang pemerintah. Dia akan mati dalam penjara, rahimahullah. Itu adalah ideologi asal, walaupun lagi banyak di sana perbahasan tentang kritikan beliau ke atas sahabat Nabi, ke atas Muawiyah, Uthman dan sebagainya. Begitu juga cara ideologi pemikiran beliau yang mengkritik ilmuwan Islam terdahulu, merendah-rendahkan ilmuwan Islam yang bercakap tentang soal haid dan nifas. Merendah-rendahkan ilmuwan Islam, ulama-ulama terdahulu yang menurut beliau mereka adalah berpemikiran jumud. Dan kita tak heran sebab Sayyid Qutb dia adalah sastrawan. Macam kita kata Sayyid Qutb ni sastrawan Malaysia Samad Syakni. Jadi kita tak heran apabila sastrawan bercakap pasal agama, mengulas pasal agama,
Bukan tak hormat dekat dia, dah. Dia cakap-cakap, tapi kita bersangka baik pada dia. Mungkin pengetahuan tentang agama tak jelas dan tak tinggi. Sebab tu boleh keluar kitab-kitab seperti Tafsir fi Dhilalil Quran. Bukan kata tak bagus, saya tak kata tafsir tu tak bagus ke apa ke. Tapi dalam tafsir tu ada banyak masalah-masalah, khususnya dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah-masalah prinsip-prinsip dasar. Tapi kita tak mahu jadikan pengajian ni pengajian duk kaji kitab tu pula. Buat apa kita kaji kitab tu? Baik-baik kita kaji kitab yang sahih lah. Jadi ni Qutubi. Jadi bila Syekh Rabi' buat kajian tentang pemikiran dia, pokoknya ni semua, maka ideologi dan pandangan Syekh Rabi' dan juga Al-Madkhaliyun lah kita katakan, bertembung dengan Qutbiyun. Jadi bertembung, pokok ni bertembung mana-mana pun. Satu, sokong pemerintah. Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, dia menyeru supaya mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Tuan-tuan, saya pergi jumpa sendiri dia. Saya tak sempat jumpa dengan Syekh Qutub sebab dia meninggal rahimahullah. Tapi Syekh Rabi' Al-Madkhali saya pergi sendiri rumah dia. Pergi bertanyakan kepada dia. Bahkan dia meminta supaya Ahlus Sunnati wal Jamaah mengasingkan diri daripada dunia politik, supaya tidak ada fitnah. Benar ni fitnah, kata dia. Adapun ketaatan yang diberikan kepada pemerintah adalah ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini jelas sekali dalam tulisan-tulisannya. Bukan dia suruh taat membuta tuli. Bukan dia suruh literal membuta tuli. Pemerintah kata, okey. Pemerintah kata, yes. Tak boleh. Tuan-tuan, orang kata, awak tak cakap pasal apa ni, isu ni. Awak tak duk cakap pasal demonstrasi. Gila. Musim ni orang nak ambil pandangan kita dalam bab demonstrasi. Bagilah. Anda masuk TV. Nak tambah teringin masuk TV. Mai. Tapi kena cakap pasal demonstrasi. Contoh. Pasal apa yang kita nak kalut? Pasal apa yang kita nak ni? Kita bercakap atas hujah. Melainkan kalau masuk TV tu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita wajib sokong ini. Kita tak boleh demonstrasi ni. Demonstrasi bersama pembangkang. Ini parti tak boleh. Parti pembangkang tak boleh. Kita kena ikut kerajaan semua sekali. A sampai Z. Semua kerajaan buat tu betul. Tepat. 100%. Lagu tu tajam. Tak apa. Tengoklah cara pengujahan. Tengoklah cara perbahasan macam mana. Bukan nak menjurukan kepada keta'asuban, kepada kelompok tertentu. Jadi sebab tu, saya katakan tadi, kelompok Al-Madkhali ini sampai bila-bila akan bertemu dengan kelompok Qutbiyun. Dan jangan kita ambil remeh benda ni. Ini satu benda yang serius, yang perlu difahami, dan ia merupakan garis pembeza antara golongan-golongan Salafi dan juga golongan-golongan Hizbi ataupun Ikhwani. Ini satu garis pembeza, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma sebagai penuntut ilmu, usahlah melibatkan diri dalam perbincangan yang seperti ini. Ini dia panggil perbincangan hardcore. Ini nak cakap juga, dia nak komen juga dalam Facebook. Kau wah juga. Kita tak mahu menjadi anjing, seperti anjing menyalak bukit. Seperti anjing menyalak bukit. Jadi biarlah ahli ilmu menyelesaikan perselisihan pandangan ini sesama mereka dengan cara yang berhemah, lagi berhikmah. Adapun tuduh menuduh, label antara satu dengan yang lain merupakan perkara yang sangat-sangat bahaya, tuan-tuan dan puan sekalian, yang boleh membawa kepada perpecahan dan keretakan perhubungan, khususnya persaudaraan sesama ahli sunnah. Ada kenyataan-kenyataan yang keluar seperti tuduhan ke atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa-siapa yang baca tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka pandangan-pandangan Muhammad bin Abdul Wahab ni jika dibaca ketika mana dia mengulas pandangan-pandangan Ibn Taymiyah, maksudnya dia kata siapa yang nak baca pandangan Ibn Taymiyah ni jangan baca melalui pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Baca direct daripada pandangan Ibn Taymiyah. Sebab kalau baca daripada menurut pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia akan menampakkan kejumudan. Muhammad bin Wahab dijumud. Tuan-tuan, ini yang saya kata, bila Muhammad bin Abdul Wahab tulis pasal siasah syar'iyah, bila dia tulis pasal politik, dia tulis bab apa? Muhammad bin Wahab dia tulis akidah. Mungkin orang nak ambil dari sudut dia bekerjasama dengan Saud untuk membentuk negara Saudi.
Berkata ni memberontak kan, memberontak juga, memberontak. Tengok sama ni memberontak juga. Apa nak cakap? Tuan-tuan, Muhammad bin Abdul Wahab bukan dalil. Sumber dalil kita Quran Sunnah. Kita bukan letak nombor 1 Muhammad Abdul Wahab, nombor 2 Quran, nombor 3 Sunnah. Kalau macam tu, kita sentiasa akan menjadikan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dalil. Kita sebagai umat Islam, Quran dan Sunnah. Walaupun Saudi buat lagu mana pun, dia buat lagu mana pun, itu merupakan, kalau betul itu salah, salah. Tak kira dia Muhammad bin Abdul Wahab ke Abdul Wahab ke Abdul Wahid. Wallahu a'lam. Cukuplah batu. Ni pun dah separuh kelas. Kita masuk betul ahkam pula. Jadi kesimpulan yang kita nak catat di sini, hari kiamat hendaklah diketahui dengan dalil. Hari kiamat adalah kita ketahui dengan dalil dan nas, bukan dengan logik akal. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah masuk hadis solat. Kamu yang terhenti. 57 kot. Tadi. Oh, dalil tentang ni tadi. Dalil tentang kekhususan ilmu Allah mengenai kiamat. InsyaAllah. Tak ada isu perjalanan kita licin. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kita sambung hadis yang ke-57 kan. Surat 50, hadis yang ke-57. 57 kan berapa? 69 lah. 58 sudah. 58 sudah. Hadis yang tentang tahan saya 58 lah. Sabak urut hadis ni ada tak? Kita baca tak sebab urut dia? Sebab urut kita baca tak sebab urut dia? Sebab hadis ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kita cerita balik kisah, bukanlah sebab urut, tapi dia sebagai satu kisah penyebutan hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu hari anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa nama dia? Apa nanti saya cek balik nama dia, saya terlupa nama dia. Bersama dengan Al-Qasim, seorang lelaki yang bernama Al-Qasim, juga budak. Mereka datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika mana mereka duduk-duduk, Al-Qasim ini bersembang, berbual dengan anak saudara kepada Aisyah. Dalam perbualan tersebut, Al-Qasim ini dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahasa dia tu tak berapa bagus. Adapun anak saudara Aisyah ni bahasa dia bagus. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha ni, awak bahasa hang ni tak bagus kan? Cara hang cakap ni tak apa nak bagus. Menampakkan kebudak-budakan dan ketidakmatangan dalam bercakap. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha lantas berkata, sebelum dia ni habis jawab lagi, Aisyah kata, oh, hang ni sebab mak hang ni budak-budak lagi. Yang ni mak dia ni masih muda usianya. Jadi apabila mak ni ajak anak dalam keadaan usia masih belum matang, memberi kesan kepada didikan anak tu, cara bercakap pun nampak tak matang, Aisyah tegur saja. Bukan ada unsur-unsur penghinaan ke apa, Aisyah senyum saja pula. Kemudian apabila Aisyah radhiyallahu anha hidang makan, sampai masa makan nak hidang suruh makan, Al-Qasim ni macam merajuk lah pasal Aisyah kata dekat dia. Jadi dia pun bangkit, dia nak keluar. Aisyah tanya, ila aina tadhhab? Anak pergi mana? Usalli, aku nak sembahyang. Aisyah kata, ijlis, duduk makan. Dah, aku nak pergi sembahyang. Duduk, aku kata duduk. Dah, aku nak pergi sembahyang. Aisyah radhiyallahu anha seterusnya membaca hadis. Boleh dilihat dalam riwayat Muslim,
cerita ni dikisahkan dengan panjang lebar. Aisyah panggil dia budak Ghadar. Seingat ana perkataan Ghadar. Ijlis ya Ghadar. Duduklah wahai budak nakal. Maksud Ghadar tu nakal. Duduk. Jadi Aisyah membaca hadis ni, la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan salat ketika mana makanan tu dah sampai. Kalau makanan tak sampai, kita baru basuh lapak. Basuh lapak sikit tak apa, kita sembahyang tu. Ini yang diertikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu bila makanan dah sampai, terhidang. Dan juga salat dalam keadaan menahan kencing dan juga berak, buang yang besar, gunakan hajat. Seterusnya hadis yang ke-59, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghrub. Itu yang ke-59. Maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada beberapa orang yang diredai memberikan persaksian kepadaku. Orang yang paling mendapatkan redha di antara mereka menurutku adalah Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengerjakan salat sunat mutlak setelah salat subuh sehingga matahari terbit, dan setelah salat asar sehingga matahari terbenam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis lah ni kita masuk berkenaan dengan waktu salat yang dilarang. Ini sudah semestinya berkaitan dengan salat-salat, bukan berkaitan dengan salat-salat fardu ataupun salat-salat yang zawatul asbab, bersebab. Dengar faham? Hadis ni tak ada kaitan dengan salat-salat fardu dan juga salat-salat yang bersebab. Contoh kata salat fardu, salat asar kita katakan, dilarang selepas asar sehingga tenggelam matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lewat salat asar, pukul 7 baru kita nak salat, adakah kita tak boleh salat? Tak, kita wajib salat sebab waktu asar sampai tenggelam matahari. Begitu juga salat zawatul asbab, salat bersebab. Siapa hak masuk dalam masjid nak duduk, siapa hak masuk dalam masjid nak duduk, maka dia kena salat 2 rakaat. Orang kita panggil tahiyatul masjid. Sebenarnya salat ya, salat sebab nak duduk. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu idza dakhala ahadukum al-masjid fala tajlisu hatta tarka' rak'atain. Bila kamu masuk masjid, dan jangan sama sekali kamu duduk melainkan kamu salat 2 rakaat. Jadi salat tu ada sebab dia. Maka salat yang ada sebab ini, menurut jumhur para ulama, boleh dilakukan tanpa mengira waktu-waktu yang dilarang. Begitu juga salat tak sebab ni banyak. Salat jenazah, salat istisqa, minta hujan, kemudian salat gerhana kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari kusuf dengan khusuf. Bila-bila masa boleh buat. Bukan pi teropong bulan, pi duk teropong sampai lewat salat, tengok habis dulu baru nak salat. Orang tengah gerhana tu salat. Ini pun satu lah. Gerhana ni dah jarang berlaku. Jarang berlaku. Sekali berlaku sunnah dia. Apa sunnah dalam solat gerhana? Solat kan? Nabi suruh cepat-cepat solat. As-salatu jami'ah, ditempik. Semua keluar sembahyang secara berjamaah. Apa yang Nabi SAW lakukan dalam solat gerhana? Panjang. Apa Nabi baca? Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Bubuh skru lutut pun tak boleh berdiri. Kena kuat betul-betul lah. Selama mana gerhana ni? Tuan-tuan dan puan sekalian, tengok orang beratok beli tiket bola. Boleh tunggu tu.
berapa jam pun boleh tunggu. Watok. Nantilah kita duk fikir dah lah ni, apabila ada idea daripada Jepun idea dia nak keluarkan, sekiranya diberikan penganjuran Piala Dunia kepada Jepun, depa nak buat satu sistem software ke sistem ke yang hologram yang boleh dipasang di stadium-stadium serata dunia tempat lain. Jadi bola hak lawan dekat Jepun tu boleh tengok kat stadium Shah Alam. Hologram, pemain tu main duduk situ. Tawaran. Nanti agak ramai orang beratok beli tiket bola. Sanggup berdiri berapa jam pun tak apa. Tapi nak berdiri nak solat gerhana. Tu dia tuan-tuan. Saya pernah sempat sekali solat di Masjid Nabawi. Solat gerhana. Seingat saya tahun 2002. Tak 2002, 2003. 2002 ataupun 2003. 2002 lah saya, 2002. Masa tu Kuala Lama masih ada. Solat gerhana bulan. Hudayfi. Surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Allah. Masa tu saya teringat hadis Nabi yang sahabat-sahabat pegang tongkat apa semua, kita pun sadar di dinding. Dalam raudhah ni sembahyang. Saya sembahyang dalam raudhah. Sebab saya bawa adik saya, masa tu adik saya sampai, masa tu budak-budak lagi, dia main puasa di Mekah. Dia main puasa di Madinah dengan keluarga semua. Saya bawa adik saya dengan sepupu saya. Daripada orang kecil-kecil masa tu baru tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu lah. Tingkatan 1. Jadi mereka dua tu dah terayun Nabi dah. Kira kanan dah terbalik dah. Kita ni dah tak tahan dah. Sadar Nabi. Memang berapa jam tu tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia ada rokok lama. Kemudian kan dia solat gerhana ni, kita rokok, kemudian kita bangun, kita sambung balik. 2 rakaat dia ada 4 rokok. Itu adalah solat gerhana. Tapi sayangnya orang pergi teropong bulan tu lagi banyak. Tunggu bawa dengan alat tu, bawa dengan ni pakat duk tengok sehingga nak habis gerhana baru solat. Sebenarnya solat itu dilakukan sepanjang gerhana berlaku. Itu sebenar-benarnya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat gerhana antara solat yang kita tanpa perlu melihat waktu solat. Katakanlah berlaku gerhana matahari lepas asar, maka diseru manusia. Sebab gerhana ni merupakan antara tanda-tanda kiamat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita melahirkan rasa takut. Waktu kita bagi khutbah pun, kita bagi khutbah yang berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan kerosakan yang berlaku di muka bumi, dan menyuruh manusia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya kita berikan. Wallahu a'lam. Dan itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, faedah di sini yang kita perolehi di sini daripada hadis ini secara teksnya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat selain dua jenis salat tadi pada kedua waktu ini. Dan di sana ada lagi hadis-hadis tentang waktu-waktu yang dilarang kita salat. Bukan saja hadis ini, ada lagi hadis lain. Seperti larangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika mana matahari berada di tengah-tengah kepala, yakni di tengah hari. Itu di antara waktu yang dilarang salat. Waktu selepas subuh sehingga cerah, selepas asar sehingga benar matahari, kemudian ketika mana matahari terpacak, yakni berada di tengah-tengah. Ini waktu-waktu yang asal yang dilarang padanya kita melakukan salat-salat selain daripada 2 salat. 2 jenis salat, iaitu salat fardu dan juga salat yang kita lakukan bersebab. Okey, pelaksanaan salat yang kita tinggal, benda ni ada pengkhususan, pengecualian daripada perbuatan Nabi sendiri. Nabi pernah buat benda ni, menunjukkan harus kita tunaikan salat sunat subuh selepas subuh sekiranya kita keterlewatan. Seperti bila Nabi SAW dalam satu perjalanan, sedang dah cerah, Nabi suruh Bilal laungkan azan.
menunjukkan bahawasanya azan itu bukan sahaja penentu kepada masuknya waktu. Azan itu merupakan permulaan kepada apa jua solat, yang mana solat tersebut orang yang nak solat tidak mendengar azan yang lain daripada itu. Contoh, kalau kita duduk ni, kita dengar azan orang tepi ni, janganlah kita azan lah, pasal kita dah dengar laungan azan. Tapi kalau kita tidak mendengar laungan azan langsung, maka hendaklah kita tetap azan walaupun telah melampaui waktu solat. Jadi bila Bilal azan, Nabi SAW lakukan solat subuh. Selepas itu Nabi lakukan solat 2 rakaat. 2 rakaat yang mana solat tersebut merupakan solat sunat subuh, yang mana Nabi SAW tidak sempat untuk melakukannya. Didahulukan yang wajib dahulu sebelum ni ayat ni. Tapi ada orang kata benda ni tidak khusus pada Masjidil Haram. Okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, para ahli ilmu berselisih pendapat tentang Masjidil Haram apabila Nabi SAW mengeluarkan satu kenyataan umum. Kata Nabi kepada golongan-golongan al-musyrikun, golongan-golongan kufar Mekah, bermula daripada hari ini, yakni selepas pembukaan kota Mekah, jangan hampa larang orang nak bertawaf bila, orang nak berzikir dan orang nak bersalat di sini. Satu kenyataan umum yang dikeluarkan oleh Nabi SAW yang menyebabkan wujud di sana ahli ilmu yang mengambil teks umum ini. Boleh kata literal. Mungkin ini satu wajah cara pendalilan mereka. Tuan-tuan, kita kena beza. Apabila ulama-ulama usul fiqh ni, ilmu usul fiqh, iaitu kita katakan diibaratkan senjata untuk faham fiqh, wasilah untuk kita faham fiqh, ilmu alat dia panggil usul fiqh ni. Usul fiqh pun terminologi dalam usul fiqh yang boleh membantu kita untuk mengeluarkan hukum pun ulama berselisih. Mazhab Hanafi dalam masalah ni, sumber hukum dia pun ada perbezaan dengan sumber hukum ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ada perbezaan dengan sumber hukum ulama Maliki dan Hanbali. Itu sumber hukum. Apatah lagi dalam memberikan terminologi, pentakrifan am, khas, mutlak, muqayyad. Banyak. Bahkan Dr. Abdul Karim An-Namlah, orang yang usuli, ulama yang pakar dalam usul fiqh, karang kitab Usulul Fiqh Al-Muqaranah, usul fiqh perbandingan 4 mazhab, kecenderungan ulama ni. Jadi bila mereka memiliki cara mengeluarkan hukum yang berbeza, maka memberi kesan kepada hukum yang dikeluarkan. Cara lain. Jadi mungkin ulama-ulama yang kata yang menggunakan hadis itu umum, dia kata apa? Hadis ni dilihat umum, tapi sebenarnya khusus untuk Masjidil Haram. Nampak? Adapun ilmuwan Islam, ilmuwan yang lain, ulama yang lain pula melihat hadis yang kita bacakan ni tentang waktu larangan salat, hadis ni yang umum, termasuk Masjidil Haram sekali. Sebab kita sekarang ni membicarakan tentang waktu salat. Adapun hadis tentang Masjidil Haram membicarakan tentang keizinan untuk solat lain. Jadi sebab tu kita jangan kata ni literal, ni literal. Kita kena tengok literal apa. Literal apa? Bab apa? Cakap umum lagu tu supaya orang boleh label tempek di dai tu, no problem. Kita boleh cakap umum lagu tu. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena, orang putih panggil apa? Clarify. Kita kena clearkan apa dia benda yang dikatakan dituduh sebagai literal. Kalau kata dalam masalah politik, dalam bab apa, dalam topik apa, perbincangan apa, pendalilan mana yang digunakan yang dikatakan literal. Jadi benda ni semua kena jelas dan kena clear. Wallahu a'lam. Allah. Ke-10. 10 minit. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kena berhenti di situ dulu. Sebab saya ada temu janji dengan orang. So, Jadi balik pada yang bab cerita, adalah hadis bekas belakang anjing.
itu kita boleh mengambil literal dari segi teks hadis tu. Maknanya Nabi, maknanya kita mensamakan hanya bekas jilatan anjing, bekas makan atau minuman. Okey. Ya, di sana wujud pandangan yang kalau kita lihat dilihat literal, di mana mereka mengambil hukum sama dalam isu jilatan anjing. Hadis idza walagal kalb fi ina'i ahadikum tu, bila anjing jilat dalam bekas-bekas salah seorang daripada kamu, kan Nabi SAW suruh sama kan. Ada yang melihat kepada pertama sekali jilatan anjing saja, itu satu. Kedua, melihat kepada apa yang anjing jilat saja. Okey. Ketiga, melihat kepada bekas saja. Bekas yang nak digunakan. Sebab Nabi sandarkan perkataan fi ina'i ahadikum, dalam bekas-bekas kamu, menunjukkan bekas kita, bukan bekas untuk anjing. Bekas untuk anjing nak sama, apa pihak dia, kat dia lah. Yang nak cuci, yang Nabi sandarkan bekas kepada ina'i ahadikum, salah seorang daripada kamu, menunjukkan bekas kita nak guna. Untuk makan, kau untuk kegunaan harian dan lain-lain lagi, itu bekas kita. Jadi ada yang ambil bekas yang kita nak guna saja. Yang lain tak payah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bab ni, dalam isu seperti ini, ada pandangan ahli ilmu yang fokus pada benda yang anjing jilat, bekas sahaja. Sebab kata mereka, pasal apa? Ini cara mereka berhujah. Nabi sebut bekas. Kan lebih senang kalau Nabi SAW kalau nak kata benda yang anjing jilat semua kena sama. Awak Nabi tak kata apabila anjing jilat sesuatu maka samalah. Kan itu lebih jami' dan mani', lebih sempurna dan ternafi daripadanya perkara-perkara yang tak diperlukan. Tapi bila Nabi sebut jilat bekas kamu, bekas kamu, berarti bekas yang kamu nak gunakan, maka dia akan khususkan kepada bekas saja, bukan benda lain. Bukan kata benda-benda yang kita tak guna, kata kaki kita ke, kasut kita ke. Cuma dalam masalah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, tu dia panggil illah tu. Ini dia panggil illah. Dia panggil sebab musabab. Sebab musabab sama. Ada yang mengambil sebab musabab sama ni ada kerana ta'abudi. Ta'abud ni benda ni Nabi suruh. Lagu mana pun aku tak kira apa sebab. Ada kata mengambil sebab atas dasar najis dan kekotoran anjing. Bila Allah ni pun dah beza pandangan, sebab sama apa pasal? Bila sebab sama satu kelompok kata ini adalah kerana anjing tu najis, maka ia akan memberi kesan pada hukum-hukum yang bakal keluar yang lain-lain. Maknanya jilatan anjing pada semua benda lain jadi najis. Tapi bila orang ambil illah, sebab keluarnya hukum ni atas dasar ataupun kerana ta'abbudi ibadat semata-mata, tanpa perlu disoal panjang, tanpa perlu ditanya, maka dia akan berpegang teguh dengan teks tadi. Bekas saja. Bekas apa? Bekas kamu. Bekas apa? Bekas yang kamu nak guna. Berapa kali? 7 kali. Tapi yang paling kita bimbang yang keluar lebih daripada tu, dia pergi buat sabun tanah. Itu lah. Jilat ya. Bukan jilat. Di surau ni. Pagi nampak anjing. Nampak jilat saja nampak anjing pun tak nampak. Bacuk sama tu. Yang tu pernah keluar ada fatwa. Saya pernah cerita dulu fatwa ni. Fatwa langsung abang. Yang ni bukan cuci kapas satu ini yang berlaku tempat jogging. Fatwa langsung abang ni. Dia kata, Ustaz, saya ni tiap pagi saya pergi jogging di satu tempat. Tak perlu sebutlah tempat-tempat tu. Jogging tempat kawasan yang ada tasik semua. Jadi dia kata, saya dapati anjing dia berkeliaran di situ, duduk di tempat duduk situ dan sebagainya. Apa kata Ustaz? Samak kasut kamu. Minta supaya majlis bandaran samak kawasan tu dan dipagari kawasan tu. Tuan-tuan, kalau gitu Nabi samak Madinah lama dah. Anjing banyak apa di Madinah? Kalau tidak Nabi tak bercakap pasal hukum anjing. Pasti ada anjing lah Nabi bercakap. Dalam masjid. Jadi cerita lagu tu. Wallahu a'lam. Saya cukuplah setakat tu. Itu kurang masa Malaysia, mohon maaf. Tidak ada kaitan.
Okey, satu pengumuman. Pengumuman besok ada apa ni? Forum yang sepatutnya berada di stadium